Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan. Asalnya hari Sabtu yang ketiga, tetapi kita ubah reschedule ke hari Sabtu yang pertama, kerana hari Sabtu yang ketiga saya dijadualkan berprogram di Tawau. Saya dijadualkan berprogram di Keluang. Bukan saya yang mengendalikan program, tapi saya akan insya-Allah mengikuti kursus intensif yang dikendalikan oleh guru saya, iaitu Al-Fadil Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah taala di Pondok Anwarul Muhabbah di Keluang pada tarikh tersebut. Jadi penganjur iaitu Surau Al-Ikhlas Bukit Jelutong telah bersetuju untuk reschedule kuliah dari Sabtu ke 3 itu untuk bulan ini di reschedule ke Sabtu yang pertama. Baik, jadi sebagaimana biasa kita akan menyambung pengajian kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Jadi saya dah buat kamera ni, kamera depan semula. Walaupun sebelum ni saya buat kamera yang biasa, yang mana daripada sudut gambar tu mungkin lebih bagus dan nampak betul lah kalau sebelah kanan, kalau sebelah kiri. Tapi agak sukar untuk saya kawal kerana saya masih lagi one man show, saya sendiri yang set up. Jadi kadang saya tak tahu nak agak center ke sengit ke macam mana. Jadi at least kalau kamera depan ni, kamera selfie ni, saya boleh lihat kalau ada something wrong dengan angle dan sebagainya, ataupun tiba-tiba terputus, at least saya boleh tahu. Tapi kalau lihat kepada kitab ini pun boleh tahu bahawa ini adalah mirror image. Saya sebut ini kenapa? Kerana saya pernah ditegur. Kalau ditegur tu masih okey, tapi pernah dihentam lah kerana kata orang tersebut, ustaz ni mengajar tapi tak ikut sunnah, kata dia, sebab minum dengan tangan kiri.
Padahal tidak demikian ya. Alhamdulillah saya minum dengan tangan kanan, tapi oleh sebab mirror image menyebabkan orang yang melihat seolah-olah melihat saya sedang minum dengan tangan kiri. Samalah macam ni ya. Ni saya sedang pegang kitab ini dengan tangan kanan. Tapi orang yang lihat nampak macam saya pegang dengan tangan kiri ya, dan tulisannya pun dah terbalik ya. Itu kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Baik, kita sambung pengajian kita sampai kita ke muka surat 107 ya. Cetakan lama 107, saya tak pasti cetakan baru yang warna hijau tu muka surat berapa, iaitu bahaya jika tidak ditakwil. Jadi dalam kuliah yang lalu kita telah terangkan bahawa dalam berinteraksi dengan ayat-ayat yang dikenali sebagai ayat mutasyabihat ya, istilah mutasyabihat ini sebenarnya istilah Al-Quran sendiri. Ada setengah istilah tu ulama yang meletakkan istilah tersebut. Tidak ada masalah juga, kerana untuk meletakkan istilah itu tidak perlu ada perbalahan ya. Yang penting maknanya jelas ya. Perkataan ini digunakan untuk makna apa. Tetapi istilah mutasyabihat itu ada dalam Al-Quran sendiri. Allah Ta'ala yang menggunakan istilah mutasyabihat. Iaitu ayat 7 surah Ali Imran. Firman Allah Ta'ala, huwallazi anzala ilaikal kitab. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan kepada kamu Alkitab, yakni Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Daripada ayat-ayat Al-Quran tu ada ayat yang diistilahkan sebagai ayat muhkamat. Ayat yang muhkam ni berarti ayat yang jelas. Maksudnya itu terang benderang. Tidak ada keraguan apakah maksudnya. Hunna umul kitab. Jadi yang dikatakan muhkamat inilah ayat yang menjadi induk. Ummu tu asalnya maknanya ibu. Ibu kepada Al-Quran, yakni itulah tonggak, itulah yang menjadi tunjang kepada kefahaman kita terhadap Al-Quran. Hunna umul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Tapi ada ayat lain sifatnya adalah mutasyabihat. Maknanya tasyabuh ni ada kesamaran ya. Tapi kedua-duanya ayat Quran. Baik yang muhkamat itu ayat Quran, maupun yang mutasyabihat juga ayat Al-Quran. Berarti untuk orang yang beriman, kita sudah fahamlah bila sebut ayat Quran, mana wajib kita tu beriman ya, menerima kedua-duanya. Yang muhkamat kita wajib terima, demikian yang mutasyabihat kita wajib terima. Cuma cara kita berinteraksi dengan ayat mutasyabihat itu, Al-Quran ceritakan dua cara. Satu cara adalah cara yang sesat, yang membawa kepada kesesatan. Dan satu cara itu adalah cara yang benar ya, cara yang dipegang oleh orang-orang yang mahir dalam ilmu agama. Allah Ta'ala berfirman wa ukharu mutasyabihat, dan sebahagian yang lain daripada ayat Quran itu sifatnya mutasyabihat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, adapun orang yang dalam hati-hati mereka itu ada zaigh, hati-hati ya, hatta yang datang kuliah kita secara online ni pun tak semua datang dengan hati yang lurus ya. Ada sebahagian tu datang dengan hati yang bengkok, dengan hati yang penuh kebencian, dengan hati yang berniat untuk mempermain-mainkan, memperolok-olokkan. Jadi masing-masing ya, hati masing-masing itu ada yang ada zaigh, cenderung kepada bengkok, dan ada yang lurus beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kita nak tahu dua cara ini, yang bengkok, yang sesat itu kita nak jauhi, yang lurus itu kita nak ikut. Jadi Allah cerita yang bengkok dahulu. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha min. Orang yang hatinya ada zaigh, ada bengkok, cenderung kepada sesat, maka apa yang dia buat? Mereka ni akan ikut yang tasyabuh tadi. Dia pergi ikut yang samar-samar tu. Kenapa dia pergi ikut yang samar-samar sedangkan yang muhkamat, yang dah jelas, yang dah sepakat kan ada? Jawabnya adalah ibtira'al fitnati. Dia nak cari fitnah. Ya, saya lihat ada orang jahil di kalangan orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang ekstrim. Dia faham fitnah di situ adalah tuduhan palsu. Jadi dia kata yang kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ni ialah orang yang hatinya bengkok, sebab dalam berdepan dengan ayat mutasyabihat ni
mereka ni fitnah kepada Wahabi. Mereka kata Wahabi sesat. Macam tu pula dia tafsir. Bukan ya. Bukan fitnah di situ makna tuduhan palsu ya. Ibtira al-fitnah. Fitnah ni boleh dengan makna pergaduhan, perbalahan sesama umat Islam seperti yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW yang akan berlakunya fitnah atau disebut sebagai hadis fitan ya. Hadis tentang fitnah-fitnah, perbalahan-perbalahan, pertikaian-pertikaian, pembunuhan-pembunuhan yang akan berlaku. Dan fitnah juga digunakan dalam Al-Quran dengan makna kesyirikan. Fitnah yang dikatakan al-fitnah tu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Di situ adalah bermaksud kesyirikan ya. Jadi ibtira al-fitnah di situ boleh dengan arti kata mencari pergaduhan, perbalahan sesama Islam, atau juga mencari sesuatu yang membawa kepada kesyirikan, iaitu menyamakan Allah Ta'ala tu seperti makhluk. Sebab syirik ni dia two ways ya, dua hala. Orang itu menyamakan Allah seperti makhluk, itu syirik. Ataupun orang itu menyamakan makhluk seperti Allah ya, itu juga adalah syirik. Jadi Quran sendiri cerita ya. Hati-hati ya kawan-kawan kita yang keliru tentang ayat mutasyabihat ni, ambil panduan daripada ayat Quran ni. Jangan ikut yang pertama tu. Quran cerita yang sesat dulu. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili. Yang kedua, kenapa dia ikut yang sama-sama tu? Kerana dia nak cari juga ta'wil. Ta'wil di situ dengan makna tafsir. Dia nak juga letak tafsir. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Waw di situ waw lil hal. Padahal tidak ada yang tahu. Dia nak sibuk juga nak cari, nak letak juga satu makna tafsir kepada ayat mutasyabihat. Padahal tidak ada yang tahu makna ataupun tafsir daripada ayat itu illallah, kecuali Allah. Jadi ini menunjukkan kepada cara pertama yang dipegang oleh umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, oleh kerana tidak ada yang tahu makna kecuali Allah, iaitu kita serahkan kepada Allah. Apa ayat-ayat mutasyabihat, kita jangan duk sibuk nak cari makna dia. Kita serah kepada Allah dan kita yakin dengan ayat yang muhkamat, pastilah makna itu layak dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah tu satu apa pun yang menyamainya. Jadi itu yang muhkamat, itu yang pasti, yang tidak ada pertikaian ya. Bahkan orang-orang yang keliru dalam pada ayat mutasyabihat ni pun, dia juga tak tergamak nak mengatakan Allah sama seperti makhluk, tidak. Cuma dia menafsirkan ayat mutasyabihat itu dengan makna-makna yang batil, tapi dia masih cover dengan hujungnya itu, tapi tak sama seperti makhluk. Misalnya dia kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kena jelas ya. Saya perhati tengok mereka yang sudah terpengaruh dengan fahaman yang keliru ini, mereka menyangkakan kita Ahli Sunnah wal Jamaah ni tolak istiwa. Kita tak beriman ya dengan istiwa. Jadi tak betul. Semua umat Islam, sama ada yang mereka itu tidak pandai berinteraksi dengan ayat mutasyabihat, atau mereka itu pandai berinteraksi dengan ayat mutasyabihat, kedua-duanya mengatakan Allah tidak sama seperti makhluk. Cuma mereka tak faham. Mereka mengatakan kita menolak ayat Al-Quran, kita menolak istiwa misalnya. Tidak ya. Wajib kita orang Islam ni menerima apa yang Al-Quran telah ceritakan. Bila Al-Quran sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Rahman, istiwa dia ke atas arash. Jadi tak boleh tidak, kita kena beriman dengan istiwa. Cuma mengikut kefahaman yang pertama tadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang tahu tafsir sebenar daripada ayat mutasyabihat itu kecuali Allah, maka serah kepada Allah. Istiwa mana apa? Wallahu a'lam. Begitu. Istiwa mana apa? Mana yang layak dengan Allah. Ada setengah kitab tafsir, tak silap saya, seperti tafsir Al-Jalalain menyebutkan istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa yang layak dengan Allah. Itu jalan yang pertama, dan itulah yang disebut sebagai tafwid ya. Tafwid daripada perkataan
Fawwada yufawwidu, maknanya serah bulat-bulat. Serah bulat-bulat kepada Allah. Kita yakin ya, Allah tak sama seperti makhluk, Allah maha sempurna, Allah tidak kurang. Kita yakin. Itu istiwa itu tidak akan menyalahi keyakinan itu. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan bahawa kita tidak wakaf pada lafzul jalalah. Kita tidak wakaf kepada lafaz Allah tadi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu yang masyhurnya wakaf di situ. Tidak ada yang tahu takwil, yakni tafsir sebenar daripada ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Dah selesai. Serah pada Allah. Tapi ada juga yang kiraatnya dia tidak wakaf di situ, dia sambung. Jadi jadilah bacaannya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Dan tidak adalah yang mengetahui makna ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam dalam ilmu. Jadi kalau ikut qiraat yang kedua ni, Allah tahu makna ayat mutasyabihat, demikian orang yang mendalam ilmunya juga tahu ayat yang mutasyabihat itu maknanya apa. Jadi dengan kefahaman yang kedua inilah datangnya metod yang kedua dalam ahli sunnah wal jamaah, iaitu takwil. Di sini kita kena betul-betul faham ya. Saya suruhlah, tak kisahlah mereka itu berpegang dengan Asy'ariyah Maturidiyah ke, atau mereka masih keliru tak nak ikut Asy'ariyah Maturidiyah ke. Saya minta tolong sama-sama faham bahawa takwil yang kita maksudkan di sini adalah takwil istilahi ya. Takwil yang bermakna secara teknikal. Kalau takwil secara makna yang literal begitu, maknanya tafsir. Kan Nabi SAW pernah mendoakan kepada sepupu baginda, sahabat Nabi yang masih kecil, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi pernah doakan, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah ya kepada beliau ni takwil. Kalaulah takwil tu tak bagus, takwil tu haram, tak mungkinlah Nabi SAW minta Allah ajarkan takwil kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Takkanlah Nabi SAW mendoakan Allah ajarkan kepada sepupu baginda ni benda yang haram. Takwil tu haram. Ajar kepada Abdullah bin Abbas benda yang haram, tak mungkin. Jadi takwil di situ maknanya tafsir. Ajarlah kepada Abdullah bin Abbas ni tafsir. Dan memang berkat daripada doa Nabi SAW, beliau menjadi rujukan umat Islam dalam bab tafsir, dalam bab menafsirkan Al-Quran. Beliau adalah orang yang pakar dalam bab itu. Itu takwil dengan makna yang literal, yang makna secara bahasa. Takwil maknanya tafsir. Tapi ada takwil dengan makna yang teknikal. Dan takwil dengan makna teknikal ini sebenarnya salah satu cara tafsir. Sebab tafsir ni ada pelbagai cara ya. Jadi salah satu cara tafsir Al-Quran adalah dengan mentakwil. Di sinilah datang kekeliruan. Ada orang menyangkakan, oh ni Asy'ariyah ni takwil, suka-suka hati je, ikut kepala otak dia je takwil. Quran dah kata macam ni, Asy'ariyah ni pergi takwil macam ni. Bukan. Takwil ni dia ada makna dia. Apa dia makna takwil yang teknikal ni? Yang apa kita kata? The technical meaning of ta'wil, ataupun makna ta'wil secara istilahi, apa dia? Iaitu sarful lafzi an ma'nahu zahiri al-mutabadiri ila zihni ila ma'nan akhara lidalilin yaqtadi hadha sarfa. Minta maaf lah panjang sedikit, mungkin yang baru pertama kali dengar tak sempat nak hafal. Yang sudah dengar cuba lupa, mungkin sudah ingat kembali. Saya terus terjemahkan ya. Sarful lafzi itu maknanya mengalih sesuatu lafaz. Alih macam mana tu? Alih an ma'nahu zahiri. Alih daripada maknanya yang zahir. Alih ke mana pula? Ila ma'nan akhara. Alih kepada makna lain. Asalnya makna zahir dia literal meaning yang cepat datang dalam otak seseorang itu, dialih kepada makna lain. Kenapa alih? Tidakkah sesuatu lafaz itu sepatutnya difaham secara zahir? Dia literal meaning lah yang kita faham. Betul. Tapi dialih ni bukan saja-saja. Lidalilin yaqtadi hadha sarfa. Kerana ada dalil yang menuntut supaya dialih. Itu syarat takwil. Dia mesti ada dalil. Kalau orang tu takwil dialih daripada mana zahir sesuka hati dia saja, itu takwil sebegitu haram. Takwil biduni dalil abasun. Takwil tanpa ada dalil itu adalah abas, yakni bermain-main dengan agama, itu hukumnya haram.
Jadi takwil yang ada dalil, ada kalanya itu menjadi wajib, mesti, wajib, haram kalau tidak takwil. Kerana dalil menuntut supaya kita takwil. Itu makna takwil secara istilahi. Dan inilah yang cara yang kedua. Jadi ada dua cara dalam ahli sunnah wal jamaah ni. Tapi natijah sama. Jangan ingat, oh salaf akidah dia lain. Khalaf lain akidah dia. Tidak. Selama mana dia itu adalah ahli sunnati wal jamaah, akidah dia sama. Itu akidah tanzih. Akidah mensucikan Allah daripada sebarang bentuk kekurangan. Akidah mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Sama saja. Salaf atau khalaf, sama kalau kan dia itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau bukan ahli sunnah jamaah, mungkinlah tidak. Kalau ahli sunnah jamaah, pasti dia itu berpegang dengan akidah tanzih. Berpegang dengan akidah yang mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan, mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Tapi macam mana nak capai tanzih? Dua cara. Pertama, cara tafwid. Serah bulat-bulat. Tafwid je dia dipanggil takwil sebenarnya. Kenapa takwil juga? Kerana dia alih daripada makna zahir. Contohnya istawa, makna zahirnya duduk. Tapi duduk nisbah pada Allah itu tidak layak. Kerana duduk itu makna zahirnya adalah meletakkan jasad pada bahagian punggung. Itu makna duduk. Maka makna duduk itu tidak layak dengan Allah. Walaupun itu makna zahir. Jadi dialih kepada makna lain. Tapi makna lain ini bukan direka-reka, ya. Makna lain ini makna yang ada dalam bahasa. Saya bagi contoh, ya. Misalnya perkataan asad. Asad dalam bahasa Arab artinya singa. Jadi kalau orang tu kata ra'aitu asadan, maka makna zahirnya saya lihat singa lah, binatang singa. Sedia maklum. Tetapi kalau ada dalil yang menuntut supaya dialih daripada makna zahir, misalnya perkataan itu sudah menjadi lain. Ra'aitu asadan yakhtubu alal mimbar. Saya telah melihat seekor singa berkhutbah di atas mimbar. The fact that di hujung itu ada perkataan berkhutbah di atas mimbar menunjukkan makna zahir tidak dikehendaki. Kerana makna zahir adalah binatang. Binatang tidak berkhutbah di atas mimbar. Yang berkhutbah di atas mimbar ni manusia. Maka kenapa disebut singa? Sebutlah manusia. Tak. Itu makna yang metaphorical. Berarti dia adalah seorang manusia yang bersifat seperti singa. Mungkin cara dia berkhutbah tu bengis, berani, garang misalnya. Maka disebut sebagai singa. Kenapa kita tak faham singa dengan makna binatang? Sebab ada indikasi bahawa makna binatang tidak dikehendaki. Kerana binatang tidak berkhutbah di atas mimbar. Yang berkhutbah di atas mimbar itu adalah manusia. Itu contoh, ya. Ini bukan ayat Quran, ya. Ra'aitu asadan yakhtubu alal mimbar, ini bukan ayat Quran. Tapi nak contoh, nak ceritakan tentang takwil tadi. Jadi takwil secara umum itu adalah pilihan kebanyakan salaf. Kebanyakan, ya, bukan semua. Ada juga sebahagian salaf mereka pilih takwil secara terperinci. Takwil secara ijmali, secara menyeluruh adalah istiwa bukan makna yang zahir, iaitu bertempat, duduk, bukan. Habis apa makna istiwa kalau begitu? Makna yang layak dengan Allah. Umum saja begitu. Makna yang layak dengan Allah. Tetapi kebanyakan khalaf, ahli sunnah wal jamaah juga. Tapi generasi yang datang kemudian, mereka melihat kepada fikiran manusia itu tidak begitu kita kata selamat daripada syubhat, tidak aslam lah. Sebagaimana pemikiran salaf, maka mereka nak satu benda yang kukuh, yang menafikan persamaan Allah seperti makhluk, lalu mereka menerima, ya, makna-makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Misalnya perkataan istawa dalam bahasa Arab dikongsi oleh lebih kurang 14 atau 15 makna. Istawa boleh dengan makna duduk, istawa boleh dengan makna bertempat, istawa boleh dengan makna balance, istawa boleh dengan makna pertengahan, istawa boleh dengan makna menguasai, istawa boleh dengan makna menggagahi. Jadi ada banyak makna istawa. Lalu mereka melihat daripada makna-makna istawa ini, ada tidak yang tidak bercanggah dengan akidah. Misalnya kalau difahamkan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa dengan makna menguasai, atau dalam bahasa Arab disebut istaula. Ada tidak orang yang menolak, yang kata tak, Allah tidak menguasai arasy. Arasy bukan dalam kuasa Allah. Tidak ada. Hatta golongan yang anti takwil pun dia tak akan kata Allah tidak menguasai arasy. Dia setuju Allah menguasai arasy. Jadi maknanya itu muhkam. Bahawa Allah menguasai arasy itu sudah satu benda yang muhkam, yang tidak ada keraguan lagi.
Makanya lah itu ulama menerima kalau istawa itu ditafsirkan dengan makna istaula. Kerana pertama dari segi bahasa memang ada makna istawa dengan makna istaula. Yang kedua dari segi akidah ianya tidak bercanggah. Demikian misalnya kalau difahami sebagaimana yang difahami oleh ulama besar dalam ahli sunnah wal jamaah, itu al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah taala, beliau memahami istawa dengan makna qahara, maknanya menggagahi. Apa makna menggagahi? Berarti apa itu, Arash tu terpaksa tunduk patuh kepada kehendak Allah, tergagahi. Walaupun kita kata kalau kita manusia kita nak macam ni, kita nak macam tu, tapi hakikatnya kita nanti akan ikut juga arus takdir kita. Jadi Arash tergagahi, digagahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu juga tidak bercanggah dengan akidah. Umat Islam aliran apa pun, dia tidak akan sampai kata tidak, Arash ini dia boleh keluar daripada kudrah Allah, dia tidak digagahi oleh Allah Taala, tidak ada. Maka itu telah sepakat. Makanya diterima makna-makna istawa yang tidak bercanggah dengan akidah tadi, dan inilah yang dipanggil takwil tafsili. Takwil secara terperinci. Kedua-dua ini adalah metod ahli sunnah wal jamaah. Satu metod kebanyakan salaf, iaitu takwil secara umum atau dikenali juga sebagai tafwid. Satu lagi metod kebanyakan khalaf, iaitu mereka takwil secara tafsili, secara terperinci. Jadi kedua-dua ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang tidak ahli sunnah wal jamaah compliant, yang tidak patuh dengan cara ahli sunnah wal jamaah, adalah yang Al-Quran cerita tadi. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Inilah yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab tafsir yang menghimpunkan hukum-hukum di dalam Al-Quran. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menjelaskan orang yang dikatakan mengikut yang mutasyabih ini salah satu dari tiga. Sama ada golongan yang mulhid, yang nak mempertikaikan kebenaran Al-Quran, dia akan kumpulkan ayat mutasyabihat, dia tengok ni Al-Quran ni tak betul, ini bukannya daripada Tuhan, buktinya ni ada ayat-ayat yang sama-sama macam ini. Ataupun seperti golongan yang nak mempertikaikan keaslian Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh golongan Syiah, Qaramitah. Di kalangan Syiah ni ada yang hulu, yang sangat melampau. Syiah itu sendiri sudah menyeleweng, tapi di kalangan mereka yang sudah menyeleweng ini, ada yang sangat menyeleweng, yang gulu, yang sehingga bawa kepada kufur. Iaitu antara Syiah itu ada yang mempertikaikan keaslian Al-Quran. Kata dia Al-Quran ni bukan Al-Quran yang sebenar. Kan mereka benci pada sahabat Nabi, jadi mereka kata ini Al-Quran yang direka oleh sahabat. Al-Quran yang sebenar nanti akan ada bila turunnya Imam Mahdi. Jadi ayat mutasyabihat ini mereka gunakan untuk meragu-ragukan orang tentang kebenaran Al-Quran. Dan yang satu lagi kata Imam Qurtubi adalah yang dilakukan oleh golongan musyabbihah, yang mana dia ni mengumpulkan ayat-ayat yang mutasyabihat, hadis-hadis yang mutasyabihat, lalu memberi gambaran seolah-olah Allah Ta'ala itu satu jisim yang terbentuk dengan satu bentuk yang ada rupa paras tertentu. Ini yang disebutkan sebagai orang yang hatinya itu bengkok. Jangan ikut golongan musyabbihah, yang mana kebelakangan ini dipopularkan oleh golongan yang dikenali sebagai golongan Wahabi. Jangan ikut cara macam itu. Kalau betul nak ikut salaf, tidak ada salaf yang mengatakan istawa tu makna duduk. Cek jangan percaya Ustaz Engku. Kalau yang follower mungkin mereka percaya Ustaz Engku cakap macam tu. Tak perlu percaya pada Ustaz Engku. Mungkin Ustaz Engku tersilap, mungkin Ustaz Engku terlupa, mungkin Ustaz Engku tersalah faham. Buat research sedikit, cari ada atau tidak di kalangan ulama salaf yang berakidah bahawa Allah Ta'ala itu bertempat di atas arash, yang berakidah bahawa Allah Ta'ala itu duduk di atas arash. Cek. Jadi mereka mendakwa mereka ikut akidah salaf. Tidak. Salaf sebenarnya kita sebutkan tadi, majoritinya tafwid. Mereka menyerahkan makna istiwa itu
bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Yang pasti mestilah layak dengan keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah Ta'ala. Tak mungkinlah istawa itu dengan makna yang tidak layak. Jadi itu salaf, serah kepada Allah. Sebahagian salaf dia kata wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu tentang apa yang dikehendaki dengan lafaz tersebut. Ada juga yang sebut istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa itu istiwa yang layak dengan Allah. Jadi bahaya kalau tidak takwil. Kita tinggal 4 minit lagi baru nak masuk tajuk. Itu sebab kalau kita tak mukadimah kan nanti tak tahu cerita. Apa benda pula cerita ni? Jadi kalau kita kata tak, saya tak mau takwil. Sebenarnya tak mau takwil ni bercanggah dengan uslub Allah Ta'ala. Allah memang menggunakan uslub takwil dalam beberapa tempat. Dalam hadisnya, dalam ayatnya ada uslub takwil. Tapi kalau orang tu tidak mahu takwil, maka itu akan jadi bahaya. Jadi misalnya, kadang-kadang mereka kata, saya pegang macam tu sebab Quran kata. Ya, tapi kamu tidak konsisten. Kamu kena jelas yang dijadikan rujukan adalah muhkamat. Kalau kamu faham dengan makna yang sama-sama tadi, kamu telah menolak ayat yang muhkamat. Jadi tidak terzahirlah beriman dengan kesemuanya. Kita nak beriman dengan kedua-duanya, muhkamat dan juga mutasyabihat. Dari segi makna kita rujuk pada yang muhkamat. Adapun mutasyabihat, kita serah kepada Allah Ta'ala maknanya, atau kita terima makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Kalau tak nak takwil misalnya, saya laju-laju saja kerana kita ada masa lebih kurang 3 minit saja lagi. Misalnya firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 67. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Jadi tak bolehlah kita kata, saya berpegang dengan ayat Quran, maka saya menetapkan bahawa Allah lupa. Bukan saya kata, Quran kata. Quran yang kata, maka Allah lupa. Bukan. Lupa di situ dengan makna yang zahir, tidak layak dengan Allah Ta'ala. Tak mungkin Allah lupa. Bahkan dalam ayat surah Maryam, ayat 64, Allah berfirman dengan jelas, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Dan tidaklah Tuhan kamu itu bersifat lupa. Habis itu, panasyahum, itulah namanya takwil. Ahli-ahli tafsir semuanya mentakwilkan. Tidak ada satu orang pun ahli tafsir mengatakan Allah memang lupa, tapi lupa yang layak dengan Allah, tidak ada. Semuanya menafsirkan dengan makna Allah tidak peduli kepada mereka, lalu Allah azab mereka. Di situ memang maknanya begitu. Itu bukan takwil. Siapa kata? Salman Ali kata, tak pergi kat Salman Ali lah, dia bukan pakar tafsir. Tapi di sisi ulama tafsir, bila alih daripada makna zahir kepada makna lain, itu namanya takwil. Begitu juga dalam hadis qudsi, sebagai penutupnya, yang ni saya kata, siapa yang tolak takwil, dia tolak cara Allah. Dalam Sahih Muslim telah disebutkan riwayat hadis qudsi, Allah berfirman, ya bena Adam, maritu falam tazurni. Wahai anak Adam, aku telah jatuh sakit, tapi kamu tidak pun ziarah kepada aku. Jadi, kalau ikut orang yang berfahaman, kita kena faham macam tu, sebab hadis yang cakap macam ni, hadis sahih. Ya, betul. Hadis sahih, tapi kamu kena faham dengan kefahaman yang sahih juga. Tak ada makna kamu kata hadis sahih, tapi kamu faham dengan makna yang batil. Jadi, yang lalu dijawab oleh hamba, ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhan, bagaimana aku nak menzarahi kamu, padahal kamu Tuhan sekian alam. Lalu Allah takwil. Allah alih daripada makna marid tu aku, yakni Allah sakit, kepada makna lain, iaitu ama alimta anna abdi fulanan marada atau marida. Tidakkah kau tahu bahawa hamba aku si fulan dia jatuh sakit, falam ta'unhu. Jadi Allah takwil. Allah alih daripada makna zahir, iaitu marid tu aku, Allah yang sakit, kepada makna yang lain, iaitu hamba aku sakit. Habis kalau hamba Allah sakit, kenapa Allah kata aku sakit? Itu nak menggambarkan betapa besarnya urusan menzahiri orang sakit, sehinggalah Allah dalam hadis qudsi itu berfirman lagi, amma alimta annaka la'udtahu wajadtani indahu. Tidakkah engkau tahu bahawa sekiranya kamu tu menziarahi dia, nescaya kamu akan mendapati aku berada di sisinya. Itu satu lagi tempat kena takwil. Sebab itu tak boleh faham secara zahir. Jadi saat Allah atas arasy, saat Allah turun ke langit dunia, ada hadis ni pula saat Allah ada di rumah sakit atau di rumah, tempat orang yang sakit, sebab kamu akan dapati aku berada di sisinya. Tidak di sisinya, di situ bukan makna zahir Allah bertempat di sisi orang sakit, bukan, tapi berarti rahmat Allah sangat hampir kepada orang yang sakit, dan tidak sedikit orang yang sakit itu lepas dia sakit dia berubah jadi baik, dia bertaubat daripada dosa-dosa dia. Dan demikian kalau kita menzarahi dia,
kita juga akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya cukupkan setakat ini. Saya harap membawa manfaat dan saya harap yang komen-komen tu komen lah secara bersopan ya, sebab kita dalam majlis ilmu ya, kalaupun tidak bersetuju boleh nyatakan atau bertanya dengan cara yang sopan. Yang nak membangkang ya, bangkang dengan cara yang sopan, kerana kita dah doa daripada awal tadi, kita nak dikurniakan oleh Allah akhlak yang mulia. Kerana itulah tujuan objektif Nabi kita diutuskan, liutammima makarimal akhlak, supaya aku dapat menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan sambung di muka surat 109 ya, 109. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.